Dengan tamu kita, Datuk Muhammad Zaidi Ramli, Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Datuk, dalam situasi kita menangani pandemik COVID-19 ini, pastinya juga satu saat sangat berduka citakan bagi keluarga mangsa dan bagi pihak pengurusan sendiri. Apa yang boleh Datuk kongsikan tentang pengalaman petugas-petugas yang menguruskan jenazah mereka yang meninggal akibat COVID-19, Datuk? Ya, terima kasih Teres yang bersama kita pagi ini. Sebenarnya kita memulakan program ataupun urusan tajir jenazah bagi jenazah Muslim ini bermula masa PKP 1 lagi. Tapi ketika itu kita tidaklah menghadapi cabaran yang banyak sangat sebab kematian pada tahun 2020 itu sekadar 12 orang ataupun 12 kematian saja. Berbanding dengan tahun ini kita dah menguruskan hampir 182 orang setakat hari ini, 182 orang. Jadi, ya. Datuk, apakah SOP-nya dalam menguruskan jenazah mangsa yang meninggal akibat COVID-19? Boleh Datuk perincikan apakah prosedurnya? Ya, sebenarnya kita mula menguruskan jenazah ni apabila jenazah berada di forensik. Maka di forensik itu kita akan menguruskan segi mentayamumkan jenazah, mengkafankan jenazah dan menyemayangkan jenazah. So keseluruhan program ataupun proses itu kita kena pakai PPE macam kita tengok dalam gambar ni. Ya. Dan kadang-kadang jenazah ni dia bukan kematian tu bukannya 2-3 orang sekali lah tu. Kadang-kadang 2 jam ada jenazah baru. 1 jam lepas tu ada jenazah baru contohnya. So kita kena berjimat juga tentang permasalahan pemakaian PPE. Sebab PPE ini bukan kos yang rendah, yang bukan awam-awam mungkin tak tahu. Harga dia lebih daripada RM1 untuk sepasang. Kita kalau kiranya jenazah itu sejam selepas itu, kita pengurus kita terpaksa berpakaian demikian 2-3 jam di bilik mayat atau bilik forensik itu. Ya. Dan kita memang dilatih oleh pegawai kesihatan macam mana nak memakai PPE dan menanggalkan PPE mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Datuk, dalam situasi bila mana berhadapan dengan isu kematian ini bukan satu yang sangat berduka citakan dan berhadapan dengan ahli keluarga sendiri yang tidak dapat berada mengikut cara yang mereka inginkan, bagaimana daripada aspek emosi pula diterangkan kepada ahli keluarga mengapa prosedur ini perlu dilakukan? Ya, secara umumnya memang kita faham semua yang terlibat dengan kematian ini berasa sedih. Dan apatah lagi dalam keadaan kita yang dikawal ini sudah tentulah ada sedikit tekanan, stres dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita sedia memberikan penjelasan dan setakat ini alhamdulillah hanya segelintir saja yang kadang-kadang yang dia rasa tertekan dan sebagainya. Kebanyakannya mereka ini menerima prosedur yang telah kita tetapkan sebab kita dah menjelaskan dan kita telah buat hebahan. SOP pun kita telah pamerkan dalam website official JAIN, dalam Facebook official JAIN, dan kita dah berikan taklimat kepada semua jawatan kuasa masjid. Dan perkara ini saya ingat masyarakat telah menerima. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu waris-waris ni dia nak buat pemilihan tempat persemadian tersebut. Yang kat sinilah kadang-kadang berlaku sedikit kadang-kadang perbincangan lah, walaupun ada sedikit pengaruh emosi dan sebagainya. Ya. Sebab ada seseparuh tanah perkuburan ni, contohnya perkuburan tradisional, amat susah untuk kita akses. Sebab di kampung punya perkuburan ni dia bukan macam yang disusun macam di bandar-bandar. So kita kena bawa van kita hampir dengan tanah perkuburan. Kita pun tak benarkan ramai yang bersama di tanah perkuburan. Kita hanya benarkan 6 ke 8 orang saja untuk satu proses pembumian itu. So pegawai saya kena bertugas start daripada mengambil jenazah di dalam van sehinggalah dibawa ke tanah perkuburan, ditanamkan, dikambuskan. Mereka semua ini bertugas 8 orang tu saja. Dan mereka memakai PPE. Kalau kita pakai baju biasa pun, mengalihkan tanah kubur masuk ke lubang kubur ni pun saya ingat dah penat dah. Ya. Apatah lagi pakai PPE. Sebab itu kadang-kadang pegawai kesihatan daerah pun menasihatkan kami supaya berwaspada dalam hal ni. Kalau mana-mana ada staf yang terlibat ini rasa amat panas, kita tak nak ada suhu yang panas dalam kalangan mereka ini.
So mereka yang tak mampu akan left grup tersebut lah dan buat proses sanitasi. So itu kita kena faham, waris kena faham bahawa tugasan nampak macam mudah tetapi tekanan banyak juga kepada staf Jain sendiri. Berapa ramaikah anggota pasukan yang bekerja? Adakah 8 orang itu sahaja anggota pasukan keseluruhan? Kita ada beberapa tim, Terence. Di daerah-daerah pun kita ada tim kita. Satu tim bermaksud 8 orang di tanah kuburan, 4 orang di bilik forensik. So di setiap daerah dia ada kumpulan lah. Kumpulan, dan juga kita ada juga 2-3 tempat yang ada sukarelawan lah. Kita tidak membabitkan ramai sukarelawan sebab ini isu keselamatan. Masyarakat tersebut mengambil risiko terhadap penyebaran terkena virus ini. So semua kita punya staf ini dan sukarelawan tu kita pastikan mesti telah mengambil vaksin. Alhamdulillah. Datuk, juga dalam aspek keselamatan memandang kehadapan, masih lagi ada di antara warga masyarakat yang enggan ataupun masih lagi ragu-ragu untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Bagaimana boleh disarankan melalui pengalaman yang dilalui oleh pasukan Datuk Seri juga sukarelawan, bagaimana kadar kematian ini barangkali dapat dikurangkan sekiranya masyarakat mendapat perlindungan yang sepatutnya? Memang kita tahu ini semua ketentuan, tetapi bagaimana dari segi ikhtiar kita pula? Sebab itu kita masyarakat kena lihat realiti. Sebab tu Jain ni kita akan buat siaran langsung dalam FB official kita. Penanaman proses pengumuman dan sebagainya. Supaya masyarakat tengok bahawa inilah keadaannya. Waris tak boleh datang tengok. Waris tak boleh menentukan tanah perkuburan mana. Semuanya diuruskan oleh Jain, Pegawai Kesihatan Daerah dan juga PDRM. Jadi untuk itu supaya, dan kita tengok juga kematian ni dia tragis juga kadang-kadang, ada melibatkan pasangan suami isteri, meninggal anak yang yatim piatu yang kecil dan sebagainya lah, dan kita tengok memang benda ni akan beri tekanan kepada keluarga sebenarnya. Sebab itulah semua masyarakat kena mengambil iktibar bahawa ini bukan agenda siapa-siapa sebenarnya virus ni. Kita kena tengok dia adalah satu realiti yang memang ada dalam masyarakat hari ini, dan memang dah ada ratusan dan ribuan yang telah pun meninggal dunia. Kalau ada cara yang dapat menyelamatkan kita segi ikhtiarnya, maka apa salahnya kita semua mengambil langkah bersama-sama dengan pihak kerajaan untuk kita semua mendaftarkan diri untuk mendapat vaksin dan mendapatkan suntikan vaksin. Dari segi ahli yang bertugas, yang bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah ini, apakah maklum balas yang diterima dari segi kesihatan mental mereka kerana menguruskan jenazah dalam keadaan memakai PPE dan juga terpaksa bekerja dalam keadaan yang sukar tak kala mengurus sehingga 10 jenazah dalam satu hari? Ya, sebenarnya kita buka bilik gerakan 24 jam sehari. Semua petugas saya akan berada di bilik gerakan 24 jam sehari. So tujuan kita buat bilik gerakan ni selain dapat cepat information yang segera, sebenarnya kita kena dapat bertemu dengan semua petugas-petugas. Sebab kita kena, bersama kami ini kita kena share kita punya perasaan, kita punya pengalaman untuk meredakan tekanan. Dan kita kena mengukuhkan sikap kita. Sebab menguruskan jenazah orang Islam ini hukumnya fardu kifayah. Kalau orang tak buat, semua orang berdosa. Tetapi walaupun fardu kifayah, zaman sekarang ini fardu kifayah itu kita tak boleh buka kepada masyarakat. Kena ada satu kumpulan orang yang khusus yang telah dilatih, yang telah punya persediaan ketahanan mental dan telah divaksin. Dan kumpulan inilah yang terpaksa menanggung amanah. Sebab itu saya dan mungkin rakan-rakan Jabatan Agama Islam yang lain, kita beri penekanan kepada tugas bahawa kalau tidak kita, siapa lagi? Maka kita menjawab itu. Datuk, kami juga dimaklumkan pengalaman mereka yang bertugas ada yang pernah terjatuh ketika ke dalam liang lahat ketika menjalankan tugas. Apa lagi antara yang boleh dikongsikan dengan warga masyarakat, pengorbanan mereka dan cabaran yang mereka lalui dalam menjalankan tugas secara sukarelawan ini? Kadang-kadang waris ni dia minta tanam di tanah kuburan yang berdekatan dengan rumah mereka. Contohnya ada yang kadang-kadang terpaksa menyeberang rel kereta api. Kalau kita tengok dalam gambar tadi pun ada. Ini dah kita memikul ataupun mengambil jenazah tu bukan ramai, 8 orang, 6 orang. So sudah tentulah kadang-kadang dia punya berat jenazah itu pun kadang-kadang individu ni saiz dia agak besar sikit.
Kemudian kita punya sekarang ni pun kita dah pilih dah pegawai kita pun kita ambil yang besar-besar sikit. Sebab menampung beban itu termasuk dengan pengusung dan sebagainya. So kadang-kadang kubur kita ni pun ada musim hujan, licin, dan sebagainya. Ada kubur tu dah bertakung air, kita kena timba pula. Itulah pengalaman-pengalaman dengan pakai PPE, sudah tentulah licin dan sebagainya. Ya. Walaupun mereka telah divaksin, Datuk, ya, dari segi pengawalan berkala, dari segi risiko kesihatan mereka, adakah mereka juga akan buat swab test dari semasa ke semasa untuk memastikan kesihatan para petugas itu juga diutamakan sebelum mereka membantu orang lain? Ya, kita sebagaimana biasa selepas kita menalihkan satu jenazah, pihak PKD, Pejabat Kesihatan Daerah akan memantau kami lah, membuat sanitasi dan sebagainya, dan kita juga dalam tempoh berkenaan kita tak berkumpul dah. Kita akan mengasing-asingkan petugas supaya mereka tidaklah berkumpul dengan terlalu ramai untuk buat apa memastikan bahawa mereka semua dalam keadaan selamat. Sebab itulah kita terpaksa menyediakan lebih ramai ataupun lebih banyak kumpulan supaya kita boleh buat penggantian dari masa ke semasa. Adakah wujud perkongsian di antara Jabatan Hal Ehwal Agama Islam seluruh negara Malaysia ini, Negeri Sembilan merentas kepada Negeri Perlis dan sebagainya supaya dapat berkongsi best practice dalam mengamalkan pengurusan jenazah ini? Ya, kami juga sering berbincanglah sesama pengarah-pengarah Jabatan Agama Islam, dan begitu juga dalam penentuan SOP kita juga sering berbincang bersama untuk memastikan the best practice, sama ada dalam pengurusan jenazah, dan tak lama lagi ada korban pula, dan sebagainya lah. Jadi kita sering Jabatan Agama ni kita tak boleh juga bersendirian, sebab kadang-kadang jenazah tu di Negeri Sembilan, sebenarnya orang tu orang Selangor, so perkara-perkara ini memang kita kena urus bersama lah, antara negeri. Datuk, juga ini daripada dalam aspek emosi dan juga mental, Datuk, ya, kehilangan keluarga dalam situasi COVID ni, bagi mereka yang tidak melalui ini tidak boleh membayangkan bagaimana rasa galat dan juga kesedihan tersebut. Terutama bila ada yang kata minta pada pihak jabatan tadi boleh tak tanam tempat lain, mereka dah ada perancangan masing-masing, namun ketentuannya beginilah. Dalam situasi sekarang, bagaimana untuk ahli keluarga ini menerima kehilangan tersebut walaupun mereka tidak dapat bersama seperti yang mereka idamkan sebelum ini? Ya, kadang-kadang kematian ni dia membabitkan keluarga yang tidak dapat bertemu. Sebab contohnya seorang suami yang kematian isteri, beliau sendiri dikuarantinkan, anak-anak pula dikuarantinkan di tempat lain, maka mereka memang sebenarnya memang tak dapat bertemu langsung dengan jenazah, ataupun mereka tak dapat bertemu langsung sebelum itu pun, melainkan kalau mereka menggunakan media sosial saja. So sudah tentulah dalam hal ini saya ingat para waris semua dia menyerahkan urusan itu kepada kami, kepada Jabatan Agama Islam, dan kami pun selalu menasihatkan mereka supaya yang penting mereka kena rehab ataupun cepat sembuh untuk meneruskan kehidupannya, dan biarlah urusan kematian ahli keluarga ini diuruskan oleh Jabatan Agama Islam. Dan setakat ni nampaknya alhamdulillah mereka pun faham, mereka pun tak boleh buat apa, mereka pun karantin dan sebagainya. So walaupun mereka telah membuat pemilihan-pemilihan tertentu, kami memberikan rasional kenapa kita kena tanam atau kebumikan jenazah di tempat-tempat yang tertentu. Dan hal ini nampaknya masyarakat semakin lama semakin lama semakin mereka memahami proses itu, insya-Allah. Terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi pengalaman bersama dengan kami pagi ini menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia, dan kami doakan yang terbaik untuk Datuk dan pasukan Datuk dalam menguruskan jenazah-jenazah ini, yang mana kita sedia maklum ada pertambahan dari segi jumlah mangsa yang terkorban. Kita ucapkan terima kasih kepada pasukan Datuk. Terima kasih kepada kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.